Salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan teruskan dengan bab 7 ya. Ini lesson yang kedua di mana kita masih dalam tahap membina asas ya. Membina asas yang cikgu maksudkan di sini adalah bagaimana kita akan melukiskan graf untuk mencari kadar tindak balas. Okey, so untuk semua soalan SPM yang ada dalam bab ini ya, kita akan guna graf untuk menentukan kadar tindak balas purata dan lagi satu dipanggil kadar tindak balas pada masa tertentu. Okey, kita lihat ya, you dapati sepanjang bab ini ya, ataupun you buka soalan tahun lepas ya, kamu dapati bentuk graf ini akan ada dalam soalan. So, bentuk graf ini sebenarnya adalah graf isi padu gas melawan masa ya. Isi padu gas melawan masa, maksudnya tindak balas itu akan membebaskan gas. Okey, so ada dua tindak balas ya yang sangat-sangat penting di mana kita sudah study dalam bab 6 yang akan membebaskan gas, iaitu asid dengan logam. So, dia akan membentuk garam, kemudian dia akan membebaskan gas hidrogen. So, apa kita akan buat? Kita akan plot graf isi padu gas yang terkumpul itu melawan masa. Okey, lagi satu adalah tindak balas antara logam karbonat dengan asid. So, untuk tindak balas ini, dia akan membebaskan gas karbon dioksida di samping menghasilkan garam dan air. So, itulah dia. Kita akan ambil bacaan untuk isi padu gas karbon dioksida melawan masa. So, nanti kamu berikan perhatian ataupun you boleh buktikan ya daripada calculation kita. Kita dapati sepanjang masa kita menjalankan eksperimen ya. Means you mula dari sini kosong, kemudian sini 30 saat, 60 saat, 120 saat, kemudian akhirnya 150 saat kamu tamatkan eksperimen kamu. Kita dapati kadar adalah paling tinggi sekali pada permulaan tindak balas. Pada permulaan tindak balas ini, kadar adalah paling tinggi. So, kadar itu dia akan semakin berkurang sampai di sini kita kata kadar tindak balasnya adalah kosong. Ya, sifar. Tapi bukan di akhir sini. So, di mana graf kamu, dia mula menjadi straight line di sini ya. Straight line di sini. Maksud di sini adalah tindak balas lengkap. Apabila tindak balas lengkap, ini sangat penting ya untuk latihan yang akan datang. Kita dapati semasa tindak balas lengkap, kadarnya adalah sifar. Okey. Okey, kemudian untuk lesson yang akan datang, kita akan study ya satu teori dipanggil teori pelanggaran. Teori ini adalah khas untuk bab ini ya, hanya khas untuk bab 7. Di mana teori ini hanya fokus kepada zara-zara bahan tindak balas. So, keyword dia ya, yang ini adalah sangat penting. Zara-zara bahan tindak balas. Maksudnya, apabila kita mengkaji kadar tindak balas ya, kita abaikan zara-zara hasil tindak balas. Okay, konsep dia macam ni. Semakin banyak zara-zara bahan tindak balasnya adalah lebih cepat ataupun kadarnya adalah lebih tinggi kerana lebih banyak zara-zara pelanggar di antara satu sama lain. So, ini nanti kita akan kaji in detail ya. Ini dia teori pelanggaran. So, sekarang cikgu bagi satu gambaran yang simple saja. So, kita faham ya, pada awal tindak balas, zara-zara bahan tindak balas adalah banyak.
Semakin lama kita jalankan tindak balas, bahan-bahan tindak balas ini dia akan tukar menjadi hasil tindak balas. Sampai satu tahap ya, semua bahan tindak balas itu zara-zaranya ya akan bertukar menjadi zara-zara hasil tindak balas. So pada ketika itu kadar adalah sama dengan sifar. Okey, kita lihat satu soalan SPM. So, soalan dia adalah macam ni. So, dia bagi tahu kamu bahawa isi batu gas ini sebenarnya adalah datang daripada satu tindak balas antara zinc dengan asid hidroklorik. So, that's why cikgu kata ya, apabila kita masuk ke chapter ini, kamu mesti ada konsep yang kita sudah study semasa kita ada di bab 6. Bab 6 iaitu apabila logam tindak balas dengan asid, dia akan menghasilkan garam dan hidrogen. Ini penting, hidrogen ini. So, oleh kerana tindak balas ini membebaskan gas, so kita boleh masukkan semua tindak balas ini, ya, iaitu tindak balas yang melibatkan asid dengan logam dalam kadar tindak balas. Okey. So kita lihat, okey, kita gantikan zinc ini, saya tindak balaskannya dengan asid. Ya, now kita memang boleh tuliskannya dengan cepatlah. Nak zinc chloride. Dia mesti ZnCl2. Sebab kita kena seimbangkan charge dia. At the same time, dia akan membebaskan gas hidrogen. So, seimbangkan, kita dapati untuk setakat ini dia tak penting sangatlah untuk apa tu seimbangkan untuk kadar tindak balas. Tetapi, nanti kita akan masuk ke bahagian calculation juga. Kita dapati persamaan kimia yang seimbang sangat-sangat penting juga. Okay, so ada hidrogen. So ini sebenarnya adalah isi padu gas hidrogen. So kita dapati apabila kita rujuk satu graf macam ini mulanya tindak balas. D ini adalah tindak balas lengkap di sini. So dia kata antara kejerunan graf ini, nanti kita lihatlah sebab nanti cikgu akan ajar kamu buat calculation tentang kejerunan graf. Okay. So, antara point A, B, C, D ini, yang mana satu point kita dapati, dia akan menunjukkan kadar tindak balasnya adalah paling tinggi sekali. So, kita dapati jawapannya adalah A. So, dalam SPM kita boleh jawab soalannya dengan tepat. Ya. Okay, now kita lihat, ya, kita akan lukis graf lah. So, kita akan menentukan dua jenis. Ingat ya, dua jenis. Soalan dia boleh tanya berdasarkan graf. Okay, yang pertama adalah kadar tindak balas purata. So, kadar tindak balas purata ni biasanya dia akan minta kamu cari keseluruhan tindak balas. Itu maksudnya tindak balas purata juga. Ataupun pada T saat yang pertama. So, contohnya 2 minit yang pertama. Okay. Kemudian pada satu tempoh masa yang tertentu. Contohnya pada minit kedua. Minit kedua ini maksudnya tempoh dia antara minit 1 dengan minit kedua. So, kamu mesti bezakan dua ini ya. Sebenarnya lain. Untuk pada 2 minit yang pertama, dia mula dari 0 saat sehingga 2 minit. Pada minit kedua adalah antara minit pertama dengan minit kedua. Okay, so di bawah, ini semuanya adalah di bawah kadar tindak balas purata. Pendek kata, ini adalah di bawah satu tempoh masa tertentu. Ya, so means untuk ini, dia ada satu tempoh masa yang jelas. Ya, dia ada satu tempoh masa. Okay. Lagi satu adalah
kadar tindak balas pada masa tertentu. Oh, ini lain dengan ini. Ini ada tempo masa. Jenis yang kedua ini, dia nyatakan masa itu dengan jelas. Contohnya, pada 60 saat, pada 30 saat macam itu. Okay? So, kita lihat ya, apa kita akan buat ya untuk bahagian ini. Okay, come. Kita akan lihat modul kita, iaitu pada muka surat 60 dan 61. Ini soalan dia. Sama juga ya, kita ambil zinc dengan asid hidroklorik. So, biasanya apabila saya buat soalannya, ini cara saya buat soalannya. Saya mesti keluarkan bahan kimia, kemudian saya bina persamaan dulu. Ya, ini ialah cara kita nak score chemistry. Whatever question dia bagi kita mesti bina persamaan dulu supaya kita tahu apa sedang berlaku. So, ini kita dapati tindak balas ini dia akan menghasilkan gas lah. Yang gas itu adalah gas hidrogen. So, sepanjang eksperimen itu kita kutip gas macam inilah keputusan dia. Kemudian ini sentiasa keluar ya dalam soalan SPM. Untuk tindak balas ini, pertama kita mesti kena pasti di mana tindak balasnya lengkap. Okey, tindak balas lengkap sangat senang ya. Okey. Apabila isi batu gas itu jadi sama, maksudnya tiada perubahan, bermaksud tindak balas sudah lengkap di sini. The first one dia jadi sama ni, ini maksudnya tindak balas lengkap di sini. Ini sangat penting ya, sebab nanti calculation kita adalah ambil 150, bukan 210. Selalunya student dia buat silap sebab dia terus ambil 55 ni bahagi dengan 210. So ini sangat-sangat penting lah, di mana kita dapati murid yang buat silap biasanya di sini. Okey, kita akan cuba jawab soalan ini. So, saya dapati ini basic kita semasa kita ada di bab 6. Okey. Tindak balas ini adalah berdasarkan rumus ini. Ya, logam tindak balas dengan asid akan menghasilkan garam dan sorry ya, you see, cikgu buat silap ini. Dia mesti membebaskan hidrogen. Asid dengan logam ya. Okey, kita masukkan logam di sini. Kemudian that's why cikgu kata ya, sentiasa saya buat kerja kasar. Okey. Garam itu adalah ion zinc berpasangan dengan ion klorida. Tengok ya, your basic. Ya. 2 positif dengan 1 negatif. Kita perlukan 2 ion klorida supaya charge-nya jadi sama. So, dia akan jadi ZnCl2 plus H2. Ya, hydrogen. Yang tadi apa yang kita dapat dari graf itu adalah hydrogen. Ya, hydrogen. Okay. So, kita seimbangkan. Saya akan dapat jawablah soalan B. So, transfer ini ke soalan B. Okay, so you transfer lah. Ini sebenarnya adalah jawapan untuk B. Okay, now kita baru jawab A. Setiap kali bina persamaan dulu, kamu akan tahu apa yang akan berlaku. Okay, so come. Namakan. So, namakan cikgu kata, you tak boleh tulis H2. So, siapa tulis H2 macam ni, you akan dapat kosong markah dalam SPM. Sebab, apabila dia sebut namakan, kita mesti tulis dalam perkataan. Okey, ini penting ah. Sentiasa ingat ah, SPM kamu, gas hidrogen. Okey, persamaan kita sudah tulis. Okey, nyatakan perubahan yang boleh dilihat dan diukur. So, untuk eksperimen ini, apa yang kita ukur? Kita ukur isi batu gas. So, kalau kita rujuk kepada
definisi ya untuk kadar tindak balas, dia adalah seperti ini. Perubahan kuantiti kan. So, kamu boleh tulis perubahan ataupun kamu boleh tulis penambahan. Why penambahan? Sebab dia adalah hasil tindak balas. Okey, kalau kita nak, kita boleh tulis yang lebih tepat adalah penambahan. Okey. Isi padu gas hidrogen terhadap itu maksudnya terhadap lah masa. Okey, this one. Penambahan isi padu gas. Okey, untuk T ni apa unit dia? Sangat senang, lihat dari sini. Isi padu gas, unit dia cm padu. Dia ubah ikut soalan ya. Kalau dia guna jisim, kamu tulis perubahan jisim ataupun pengurangan jisim. So, cikgu sudah kata up to question. Tapi anyhow akhir ini, yang belakang ini mesti terhadap masa. So, untuk masa ini, kamu kena rujuk balik kepada soalan lah. Sebenarnya dia sudah bagi kamu. Ini ialah isi padu gas. Kemudian ini ialah masa. Unit itu janganlah letak ikut suka hati. Kita ikutlah soalan. Kita ikut soalan. So, kita tambati masa dia adalah dalam saat, kita per saat sebab dia bahagi. Ya. Kemudian nyatakan isi padu gas maksimum. Tadi kita sudah tulis dah. So, kita sudah tentukan iaitu 55.00. Jangan stop di sini. Semua jawapan untuk fizik ataupun kimia kan sama saja. Dia mesti ada unit. Ya, unit dia adalah cm3. So, you see, jawapan untuk SPM simple saja ya. Sangat-sangat pendek. Tapi mesti tepat. Ya. Okay, now kita pergi bahagian yang kita pentingkan itu yang new to you. Ya. Iaitu bagaimana kita nak tentukan kadar tindak balas purata. Okay, come. Dia sangat senang ya. Kadar tindak balas purata, kamu ikut soalan dia. So, dia kata, G1. Dia kata, tentukan kadar tindak balas purata. Purata ini maksudnya dari dia mula tindak balas sehingga masa dia lengkap. So ingatlah tindak balas lengkap di sini. So kamu rujuk kepada graf anda yang dia lengkap itu adalah pada 150 saat. Bukan 180 ataupun 210. Ya, 150. So, dari mula sampai sini, ini adalah untuk kita menentukan kadar tindak balas purata. Ya, dia sama dengan tindak balas keseluruhan ya, dia sama. Okey. Kemudian kita lihat kadar tindak balas dalam minit pertama. Minit pertama, satu minit adalah 60 minit. 60 minit. So, apa kamu buat? Kamu lukis satu dotted line up. Dia sentuh sini. Kamu turn to the left. Okay, ambil bacaan dia berapa. Okay, you tidak semestinya di 35 tau. Ikut your graph. Your graph may be di 34.5 or 35.5. Ikut graph anda. Sebab nanti cikgu semak your paper ya, your kertas jawapan itu, kita rujuk kepada graf yang anda lukis. Okay, nanti kita lihat ya, kita akan ambil tempo ini. Tempo dari 0 sehingga 60. So, isi padu gas dia adalah 35 to 0. So, dia masih ada satu tempo masa punya. Okay, kemudian kita lihat yang ketiga. Dia adalah kadar tindak balas antara 60 saat. Dan siap 60 saat sehingga 120. Sama juga cikgu lukis dotted line. Dia mesti lukis dotted line ya. So, sebaik saja dia sentuh. So, you
turn to left. Ambil isi batu gas ini. So, cikgu saya kata, ini adalah jawapan saya. You punya pun dekat-dekat dengan cikgu. Tapi dia maybe tak sama. It's okay. Ya, ikut keputusan jawapan anda. So, kamu lihat ya. Calculationnya sangat-sangat senang saja. Ambil tempo masa. Perbezaannya antara tempo masa itu, kamu ganti masuk saja, kamu sudah dapat jawaban. Kemudian, mesti ambil unit yang betul. So, unit ini sebenarnya kamu boleh dapat daripada graf. Kamu lihat graf anda. Nah, ini unit dia. Kita ambil isi batu gas. You sudah tahu. Isi batu gas, ambil nilai di sini. Cikgu just share to you all ya, apa kesilapan belajar sentiasa buat. Dia ambil nilai ini, bahagi ini. So, akan salah. Dia akan salah. Ingat ya, untuk kadar tindak balas, masa sentiasa adalah di bahagian bawah. Masa mesti adalah di bahagian bawah. So, masa dia adalah saat. Ikut soalannya, sometimes dia memang keluar soalan dalam minit punya. So, you kena hati-hatilah. Okay, SPM dia macam ni. You boleh buat ini betul pun satu markah saja. Maybe sini satu. Ya, sini satu. Kemudian, jawapan betul sini satu. Tetapi you silap unit di sini, kamu akan dapat markah kosong. Ini dia. Dalam SPM, unit mesti betul. Ya, so ini sangat-sangat senang. Ini sangat-sangat senang untuk kadar tindak balas purata. Ya. Okay, now kita lihat jenis yang kedua, yaitu kadar tindak balas pada masa tertentu. Pada masa tertentu ini sangat-sangat senang ya untuk kita bezakan dengan yang G123 itu. G123 adalah kadar tindak balas purata. Kemudian G4 dan 5 adalah kadar tindak balas pada masa tertentu di mana dia sudah nyatakan masa itu dengan jelas, yaitu pada 30 ataupun di 30 dan yang soalan yang kelima adalah 90. So, cikgu ambil 90 punya ya. Okay. So, apa kita kena buat ya apabila dia keluar soalan pada masa tertentu? Kita perlu lukis tangent. Untuk matematik, you tak ada masalah lah lukis tangent. So, tangent maksudnya satu straight line pada satu titik tertentu. Dia mesti sentuh titik ini. So, titik itu ialah di mana? Ikut soalan. Kalau soalan 90 saat, kamu lukis di 90 saat sini. Kalau dia 30, kamu lukis di 30. So, apa kamu buat ya? Sangat-sangat senang ya. Kita akan lukis satu tangent. Okay, yang tangent ini, cikgu nak berikan sedikit komen ya. So, katakan you punya graf macam ni. So, tangent ini, dia mesti macam ini. Atas ada, bawah ada. And then, dia mesti sentuh sini. Okay. Siapa yang lukis macam ni, dia masuk straight line ini, masuk ke dalam ini. Masuk ke dalam ini. Kemudian, you lukis satu segitiga. Okay. Ini mesti salah. Ini salah. Lagi satu jenis yang dia mesti salah punya, I don't know why ya, dia boleh ada jawapan macam ni. Dia boleh lukis di macam ni punya, dia sentuh, tak tahu dia saja simply dia lukis. So dia ada sentuh dua titik macam ni. Ini pun tak boleh. Ya, ini pun tak boleh. Ya, bila dia sentuh, mesti atas ada, bawah ada, kemudian kamu lukis satu segitiga macam ni. Ini ya, cikgu nak berikan peringatan yang penting ini tau. Bagaimana kamu lukis tangent itu akan menentukan your jawapan. Ya, sebab kalau you lukis dengan tak betul,
Keceronan yang kamu buat calculation itu, dia salah. Dia di luar jawapan itu. Ya, yang disetkan. So, you memang tak ada markah juga. Ini dia. So, lihat ya. Tangent dia mesti rapat kepada titik yang kita tentukan itu. Ya, seberapa rapat yang boleh. And then mesti sentuh satu kali saja. Kemudian kita lukis satu segitiga. So, maybe you akan tanya cikgu. Nanti you buat ya. You try. Bila you lukis, you akan dapati, you akan tanya, berapa besar saya kena lukis segitiga itu? Sebab segitiga itu penting tau. Sebab titik ini adalah untuk kita titik di sini kan. Akan untuk kita tentukan nilai S2, Y2. Titik di sini pula adalah untuk kita tentukan X1, Y1. Kecerunan ya, yang matematik modern, I think memang you sudah study atau at max. Okay. So, kamu lihat cikgu bagi pesanan sedikit. Ini dia. Ini graf anda kan. So, you lukis titik di sini, 30 contohnya 30. Kamu lukis satu straight line, dia sentuh di sini kan. So, apa kamu buat? Tinggal baik-baik ya. Kamu mesti ambil bacaan di penjuru. Petak graf itu. Pilih dia sentuh di penjuru punya. Yang lain itu kamu padamkan. Dia boleh di atas sikit atau di bawah sikit. So, lihat sini ya. I tak mau you pilih titik yang ada di ikut di sini saja you buat segitiga di antara petak itu kita tak mau. So, kita mesti ambil penjuru supaya kita boleh ambil nilai your X1, Y1, X2, Y2 itu dengan tepat. So, ini sangat penting ya. Please ya. Apa yang cikgu bagi ini ialah apa yang budak buat kesilapan itu. Ingat, kita mesti pilih. Sebab graf itu yang you draw straight line itu kan, apabila you lukiskan straight line itu, dia boleh jadi sangat panjang ataupun pendek. So, mana satu titik ya yang kamu nak bina segitiga itu adalah terpulang kepada pilihan anda. So, apa kamu buat? Kamu cari titik yang ada di penjuru. Petak graf itu. Satu petak. So, di penjuru itu. Okay? Ini dia. Nanti ya, you akan buat lah. Ini cikgu sudah buat dalam graf saya punya. Okay? So, pada 30 saat, you see ya, saya draw a straight line. Mesti patutnya macam ni punya. I tak mau you sengit sini, sengit sana. Ya, atau terpisah sangat jauh dari titik ini. Semua tak boleh. Yang cikgu lukis ini memang perfect. Ini memang I lukis dengan berhati-hatinya. And then waktu cikgu lukis, dia memang straight line ini adalah lebih panjang. So, I cari satu petak ya yang penjurunya, yang garis lurus itu memotong di penjuru petak itu. So, I pilih, barulah saya membentuk segitiga ini. Lepas itu, saya cari X1, Y1, X2, Y2. Okay. Kemudian saya buat soalan G5 iaitu pada 90. So 90 nampak tak? Titik ini memang dia terkeluar sedikit daripada graf. Kita tak mau tanda di bawah ini tau. Titik bawah ni. Dia mesti tanda di graf. So your straight line adalah sentuh titik pada graf. Bukan di bawah yang kita abaikan itu titik itu. Okay ya, so ini sebagai rujukan. That's why saya bagi kamu lihat graf yang cikgu lukis ini. Okay, so you boleh rujuk lah. So kita akan cari tangent. Okay. Sebagai satu peringatan juga ya, you tak payah ambil nilai cikgu. 25 pelajar di kelas kita, kalau dia lukis tangent, dia cari X1, Y1, X2, Y2, memang semua orang punya berbeza. Tapi, you dapati, apabila dia ganti dalam formula ini, kecerunan ini,
jawapannya jadi sama. Hampir-hampir sama. So, ingat ya. So, apa cikgu buat? Saya akan ambil ini sebagai S1. Ini sebagai Y1. So, X2, Y2. Sentiasa ingat, letak Y dulu. Y adalah paksi Y. Nampak tak? CMQ. CMQ mesti di atas. So, Y lah. Sama dengan kejerunan lah. That's why dia boleh guna kejerunan. Sebab kejerunan punya unit, ya, rumus ini kita dapati akhirnya unit dia adalah sama dengan unit untuk kadar tindak balas. That's why kita cari kejerunan. Ya, Y means CMQ. X means saat. Oh, sama dengan unit untuk kadar tindak balas. Okay, so ganti masuk saja matematik biasa 32.5 minus 17.5. Okay, ini yang matematik biasa lah. Tak ada masalah. So 51 minus 18. Okay, then you calculate. So ini dia kadar tindak balas pada 30 saat. Dia sebut masa itu dengan tepat. Okay. Biasanya kadar tindak balas untuk jenis ini tidak akan keluar dalam objektif. Sebab objektif tak ada graf. Soalan struktur, biasanya dia keluar. Dia minta you lukis graf, baru you boleh lukis tangent. Okay. Ini dia lah. So, after cikgu ganti, saya calculate, saya dapati is 0.45 cm cube per saat. So, untuk ini, you tak payah risau sangat. Ini dia. Untuk SPM, semua kadar tindak balas pada masa yang tertentu kan. Sebab kita mungkin lukis dia contong sikit, ya, kecerunannya lari sikit. So, dia ada sedikit perbezaan. So, okay lah, dia pun sangat friendly ya. Pemakahan itu, dia bagi satu julat ini. So, nanti you buat calculation. Kalau you punya jawapan adalah di antara julat ini, maksudnya betul. So, this one I make mistake. Dia ialah 0.40. You see, I make mistake. 4.0. Ya. Maksudnya, kalau you dapat 0.42. Okay, dia terima. You dapat 0.48. Okay juga sebab dia dalam julat ini. So, dia bagi jawapan dalam julat. Okay. Kemudian untuk 90 saat kamu cubalah. Patutnya apabila you sudah buat tangent itu, kamu lukis ini, kamu akan dapati julat kamu. Jawapan anda mesti adalah di antara ini. Di antara ini. Ya. So, ia akan tanya, cikgu saya dapat 0.32 macam mana? So, sorry lah. 0.32 ya. Mean di luar. Ya, out of the julat ini. So, dia tak akan bagi markah untuk jawapan. So, jalan kerja ada markah. So, potong satu markah lah. Tapi, kalau you ikut pesanan cikgu, pesanan saya is this one. Lukis kejerunan macam cikgu tunjukkan macam ini. Guarantee, I guarantee every time I try, SPM soalan apa, saya sudah try 20 tahun plus. Every time dia dalam julat punya. Okay. Itu dia. So, kamu selepas you buat satu kan, dia tak cukup sebab SPM memang dia keluar soalan macam ni. Kamu buka buku teks, kamu buatlah soalan ini. Soalan 2 ABC, 3 A and B. Kamu perlu lukis graf, bukan buat macam cikgu tau. Kamu perlu lukiskan graf, kemudian kamu buat calculation, ya, buat calculation itu. Okay, ini adalah rujukan jawapan anda. You patutnya dapat jawapan macam ni lah. Nampak tak? Cikgu guna minit sebab soalan dia minta minit. Ya. So, saya bagi julat juga sebab you perlu buat soalan untuk kejerunan juga. So, you have to try. Lebih banyak you buat, you jadi lebih mahir. Okay.
So, selepas itu, sebelum cikgu teruskan dengan lesson yang seterusnya, cikgu minta kamu buatlah bacaan sedikit, ya, iaitu berkaitan dengan aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay, for the next lesson sampai kita tamat bab ini, kita hanya berada di bawah tajuk ini, faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. All this, faktor ini, dalam kehidupan harian kita, tiap-tiap hari dia berlaku. Contohnya, mengapa ya emak kamu masak daging, dia potong menjadi ketulan kecil. So, dia berkaitan dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Mengapa kita pancur kopi, kita guna air panas. Itu dia. Kemudian, how you going to get all this, you perlu baca sikit lah sebelum cikgu masuk ke bahagian sini sebab cikgu perlu kamu ada idea sedikit tentang kadar tindak balas, ya. Kamu boleh buka your buku teks pada muka surat 20241. Kemudian at the same time, kamu buka modul pada muka surat 62. Ya, pada muka surat 62 modul dengan buku teks 240241, kamu bacalah. So, faktor, size. Ya, so mengapa ubat dia bila kita makan, ya, kita makan dia dalam bentuk serbuk dan seterusnya. Dia ada banyak soalan dia boleh tanya. Bila kita masak, kita memang potong dia jadi ketulan yang kecil. Why? Okay, you study dulu. Satu ialah faktor size. Okay. Kemudian kita lihat faktor kepekatan. So you baca dulu, ya. Cikgu tak mau discuss in detail. Cuma cikgu bagi contoh-contoh yang ada macam ni. Then you baca and then you tulis. Ya. Buatlah, lengkapkan jadual pada muka surat 62. Okay. Ini dia faktor suhu. Suhu. Okay. Lihat. Okay, kemudian ini tak biasa sangatlah, tapi yang 3 di depan itu sangat-sangat biasa. Ya, every day ada berlaku di sekeliling kita. Yang keempat ini adalah faktor mungkin. Ini cikgu akan bincang lah. Okay, so lihat, ya. Cikgu buat kesimpulan, sangat-sangat senang untuk kamu hafal, ya. Okay. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, ya, sangat senang untuk kamu hafal. Sebelum kita masuk ke bahagian yang seterusnya, you perlu ada bacaan sedikit tentang ini dulu. Okey, sangat-sangat senang nak hafal sebab dia berkaitan dengan apa sukatan kamu. Okey, sukatan pelajaran baru kan, kimia sekarang. KSSM. Okey, hafal ini saja. Keempat-empat faktor ada di sini. Okey, keempat-empat faktor kita hafal dalam otak kita is KSSM. Iaitu pertama is kepekatan, ya. Kedua adalah size bahan itu. Kemudian adalah suhu. Yang akhir sekali adalah mungkin, kan? Senang kan nak hafal? Ada 4. Yang ini adalah watak utama. Ya, keempat-empat ini adalah watak utama dalam bab 7 kadar tindak balas. So, sentiasa ingatkan KSSM. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.